أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء COVID-19. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengizinkan kita untuk sama-sama beribadah, khususnya beribadah secara berjamaah di surau rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan wabak yang makin meningkat, tapi kita masih lagi diberi kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang terpilih untuk beribadah secara berjamaah, beribadah bersama-sama, dan kita yang terpilih untuk berada dalam golongan yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita juga diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa kita berada bersama-sama ini. Sebab kita berada dalam satu majlis ilmu, itulah faedahnya. Selain daripada ilmu yang kita dapat, perkongsian yang tak banyak pun sebenarnya kalau antara maghrib dan isyak ini, tapi kita juga diberi pahala yang melimpah, dan kita juga diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil dosa besar pandai-pandailah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Itu dosa besar tu. Ya Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semua kepada Allah taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh lah tu, bukan taubat biasa-biasa. Selamat bertemu, selamat berkenalan. Kita kira baru berkenalan lah. Lama dah tak jumpa dan banyak muka baru lah. Ustaz Hasan kita pun muka baru. Tak apa, kita bagi ustaz lah. Tuan Imam kita pun muka baru. Tu Cik Din pun muka baru. Semua baru lah. Malam ni saya pakai jubah ni. Sebab jubah ni dia ada sejarah di sini. Jubah yang Cikgu Saleh hadiahkan dulu. Jadi dah dekat 10 tahun dah, elok lagi. Rasanya boleh pakai sampai bila-bila lah ni. Sebab saya punya rotation jubah tu, sebulan sekali dia kena lah jubah ni. Jadi untuk kali ni bagi tuan rumah gosok yang ini, sebab nak datang surau kayu. Jadi terima kasih banyak. Elok lagi, tak dah basuh, tahu tak lusuh tak apa. Tak ada koyak, tak ada apa. Masa tu Cikgu Saleh pergi umrah kot. Balik tu dihadiahkan. Jadi dapat pakai sampai sekarang. Tubuh pun masih okey, tak adalah makin gemuk tak muat ke apa. Kalau kurus tak ada masalah, dia boleh pakai. Jadi elok lagi lah. Kadang-kadang guna untuk baca khutbah dan sebagainya. Terima kasih banyak. Baik, kitab yang saya cadangkan untuk surau ini, kalau dulu saya baca bimbingan mukmin, tapi bimbingan mukmin tu saya dah baca di masjid sekali seminggu, jadi tak baca lagi dah kat sini. Jadi saya bawa kitab ini, nanti kalau nak beli lah.
Riyadhus Salihin, mukhtasar Riyadhus Salihin, ringkasan daripada kitab Riyadhus Salihin oleh Imam Nawawi. Kitab ini biasanya saya bawa kalau saya diminta berceramah atau berkuliah di mana-mana secara one off, di sekali je. Cadangnya kitab ini dibawa untuk raung surau-surau di bawah qaryah Masjid Jamiatul Salihah Pekadengkil lah. Sempatlah pergi 3 surau, Kampung Lalang, Kampung Semarang, dengan mana yang lah sana tu? Tak pernah. Ada satu yang Cik Din pergi tu, yang sempit tu, yang nak parking pun susah tu. Selangor dredging. 3 sempat. Lepas tu PKP. Dari sini tak payah lagi lah datang tadi. Jadi yang ini kita mula daripada bab yang pertama lah. Kalau yang tu tebuk-tebuk, even kalau saya terima undangan untuk di luar pun, saya tebuk-tebuk lah daripada kitab ini. Sebab nampaknya susunan dia pun agak okey untuk kita mudah faham, dan tidaklah menyusahkan saya, sebab saya pun tak pandai mana. Jadi kalau yang ustaz yang pandai-pandai tu, mungkin kitab yang lagi hebat lah. Tambah saya pun bekerja sekarang ni dalam area yang bukan bidang ini. Saya berada di sektor perhubungan, sekretariat dan program khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Tak ada agama dekat situ. Jadi tak mengajar lah. Cuma dah jadi imam masjid, dan ada beberapa kuliah, ada beberapa tazkirah yang saya hadir, maka terlibat jugalah dengan kitab-kitab agama. Baik, dalam bab ini, yang pertama sekali dalam kitab ini ialah mukaddimahnya. Bab 1 ialah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana kitab pun biasa dia pergi pada akidah dululah. Biar akidah kita kuat, barulah kita pergi kepada perkara-perkara lain. Kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya 6 rukun iman, maka mudah untuk kita menerima perkara-perkara lain yang ada di dunia ini maupun di akhirat. Baik, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kecilnya yang pertama ialah ikhlas dan haramnya riak. Mana-mana pun kita pergi, kitab mana-mana pun biasa dia akan masuk innamal a'malu binniyat. Apa sahaja pekerjaan-pekerjaan yang kita buat semasa kita hidup ini, semuanya bergantung kepada niat kita. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah ini. Maksudnya, wa ma umiru illa liya'budullah. Wa ma umiru, dan kami tidak perintahkan. Padahal mereka tidak diperintahkan, illa, melainkan, liya'budullah, supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mukhlisina, dengan mengikhlaskan ibadah, lahuddina hunafa, kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Wa yuqimus shalah, dan supaya mereka mendirikan solat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang benar. Dekat sini Allah Ta'ala bagi tahu pada kita bahawa tugas kita ialah liya'budullah. Kita ni hamba, Abdullah. Kita ni Abdullah, semua Abdullah. Walaupun nama kita lain, tapi kita adalah Abdullah. Kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila nama dia hamba, kerjanya ialah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sembah kita punya big boss. Atas dunia ni bukan bos sangat pun. Orang nak panggil bos tu tak ada bos mana pun. Kalau boleh langgar je. Boleh melibatkan agama,
Di situlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala diuji. Kalau kerja macam saya, dia dalam ruangan saya tahulah apa ujian saya. Tapi muslimin dan muslimat tuan-puan yang ada ujian di peringkat ataupun di dalam keadaan masing-masing. Kalau di peringkat saya, kadang bila saya mesyuarat dengan VVIP, tak nak sebutlah kan, bila kita menipu rakam ni, sebut nama bahaya. Itulah. Jadi bila kita mesyuarat, saya suka ada seorang bos saya tu, datuk jugalah, dia selalu ingatkan bahawa kita berhenti semayang dulu lah. Bila masuk je asar, dia kata, apa salahnya kalau kita berhenti semayang dulu, nanti lepas asar kita sambung balik sampai maghrib. Pernah juga berlaku, kadang-kadang saya mesyuarat dah dekat pukul 7, pukul 3 dipanggil mesyuarat, lepas tu sambung pukul 4.30, ngam-ngam di bangunan yang sama, habis mesyuarat sambung balik. Bila sambung, saya sendirilah, pengurusan saya lah sepatutnya, tapi tak sempat masuk balik, tak semayang asar lagi. Lepas tu bila jam tengok dah pukul 7. Tapi orang yang tengah mesyuarat tu dah semayang, sebab dia mula pukul 5. Saya habis kat sini 4.30, nak kejar ke pukul 5, saya lah tak sempat. Tapi yang masuk mesyuarat, yang habis 4.30 tadi boleh pergi semayang dah. Yang mula pukul 5 dah semayang, saya je. So bila saya tengok tak habis dah pukul 7, kata, saya pun keluar je lah. Keluar pergi semayang lah, Tapi kita pun tahu kadang-kadang di kalangan rakan-rakan kita pun kadang dia, ialah mungkin di situ ke tahap keyakinan dia pada Allah lah. Qada. Qada. Macam itulah masa saya dekat UK dulu. Kita kan berjalan. Kita cuma dibenarkan jamak dan qasar. Kan, jamak dan qasar. So kita pergi shopping ramai-ramai, berjalanlah sampai ke atas, turun ke bawah, hulu kili. Kat sana kan bukan senang nak semayang. Bukan senang nak semayang. Jadi bila masuk sahaja waktu yang kita kena semayang, maka kita pun ajak kawan-kawan yang rombongan-rombongan kita, jomlah kita semayang. Kita, tak apa ustaz, pergi semayang dulu, kita orang nanti balik rumah kita qada. Maksudnya daripada Zuhur, Asar semua, Maghrib, katalah sampai rumah pukul 10 malam ataupun pukul 11, pukul 12 ke dah lewat. Dia semayang isyak secara tunai. Apa tu dia qada lah, Maghrib, Asar, Zuhur. Sedangkan kita boleh semayang, boleh, tak ada masalah. Masa tu saya ingat banyak tempat lah saya pernah semayang belakang bangunan, pernah. Ada tong-tong sampah berderet tu kan. Kat situ je kita rasa menyorok sikit daripada orang tengok, ajak keluarga ambil wuduk dekat tandas, lepas tu pergi semayang kat belakang, lapik lah. Kita dah bawa siap-siap lah, maksudnya kain plekat ke kain batik ke apa ke, untuk lapik kita semayang. Pernah lah tempat yang tak ada sangat dah, tapi keadaan pada waktu sangat kritikal, saya semayang dalam fitting room. Tengah-tengah orang pilih baju tu kan kita boleh try baju. So pakat dengan rumah masa tu, dia kata duduk kat luar, masuk dalam, kunci je, tas sejadah, semayang sekejap. Kejap je semayang sebenarnya. Kalau kita nak buat dalam keadaan begitu, kita tak perlu semayang lama. Macam tadi tak apa, tak ada nak pergi mana dah pun. Ini sebab kita pun tahu tempat public macam tu. Dan yang paling saya rasa, yang saya ingat, saya semayang dekat toilet OKU. Toilet sana kan kering, dan toilet OKU lagi okey, dia luas. Kat sana facilities untuk OKU ni sangat bagus. Jadi bila kita masuk kan dengan, yelah, masa tu rumah pun boleh buka tudung lah, sebab ada sinki dalam tu. Kalau kita kena pergi toilet lain, lepas tu pergi semayang tempat lain kan, kat situ kan toilet pun, dalam toilet tak ada air, tisu aja. Yang ada air dekat sinki luar tu lah. Dan perempuan sama perempuan pun kalau bukan Islam tak boleh nak buka. Jadi susah lah nak sapu-sapu semua kan. Jadi cari toilet OKU, dalam tu ada tandas, ada sinki. Jadi ambil semayang, basah tu sebab air semayang kita je lah, toilet tu kering. Lepas tu tengok kompas, cari kiblat, semayanglah sekejap. Gila-gila dengan anak pun semua. Nak semayang berjemaah tak payahlah, tak sempat, tu susah dah dalam keadaan macam tu, kain pun satu semua. So itulah tahap keyakinan kepada kita kepada Allah. Apabila kita sedar bahawa kita ni hamba Allah,
liya'budullah, itu tugas kita. Hanya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pun kita buat atas dunia ni, sama ada perbuatan kita, perkataan kita dan lain-lain, semuanya adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tak boleh buat benda yang mengarut. Ada orang aku cakap aja bukan buat pun. Cakap pun adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cakap benda tak baik, dia jadi tak baik, dan akibatnya tak baik, pengakhirannya pun tidak akan baik. Perbuatan pun sama, bila kita buat benda tak baik, maka akibatnya pun tidak baik, maka berakhir pun dalam keadaan yang tidak baik. Itu adalah bagaimana perjalanan kita di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konsep ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada syarat dia. Mukhlishina lahuddin hunafa. Kena ikhlas. Kalau tak ikhlas, jangan buat dulu. Ikhlaskan dulu kalau ada masa. Saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala daripada budak lagi lah, oleh kerana kita daripada sekolah lagi dah jadi imam. Daripada sekolah rendah duduk azan aja. Lepas tu dekat surau macam ni kat rumah tu, kampung, tingkatan 2 jadi imam. Lepas tu tingkatan 3 orang tolak dekat masjid sekali-sekala. Sempatlah arwah abah tu duduk belakang sekali je, sempat dia. Sempatlah di kawasan golongan-golongan agama yang jubah putih serban-serban ni, tiba-tiba orang tolak kita jadi imam. Masa tu tingkatan 3 sekolah Ma'had Muhammadi Kota Baru. Lepas tu tingkatan 4 dah jadi imam tarawih dengan imam raya awal. So bila awal jadi imam ni, kita diuji awal. Sebab jadi imam ini nak jadi ke tahap mukhlishina lahuddin tu susah. Samalah kalau kita jadi menteri pun, kita yang paling bagus. Kan kita bertanding pilihan raya, kita menang, kita rasa semua orang suka kita, semua orang sayang kita rasa. Itu diuji untuk berada di tahap mukhlishina lahuddin hunafa, kena berada di jalan yang lurus. Jalan tu mesti betul, bersyariat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan syariat yang lain. Sebab itulah saya sendiri pun bila dilantik jadi imam masjid tu pun, sebelum semayang tu berdoa, ya Allah yang aku, bagilah aku ikhlas. Kalau tak sayang, apa yang kita nak buat, kita dah tahu dah. Kadang-kadang kita bergerak macam ni, kita tahu kita nak buat apa, tapi nak pergi semayang, kita dah tahu dah nak pergi semayang. Hari ni aku nak jadi makmum, relax sikit. Bila nak jadi makmum tu dia jadi relax. Bila nak azan tu dia gabra sikit. Sebab kalau kita azan sedap, setan akan kacau. Kampung ni kau lah suara yang paling sedap sekali. Tengah-tengah duk azan tu, aku azan, kalau aku tak panggil tak datang semua ni. Setan lah bercakap-cakap, yuwaswisu fi sudurin nas tu. Sebab itulah kadang-kadang kita sebelum buat apa-apa kan, kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nak semayang pun sebelum angkat takbir kita baca qul a'udzu birabbin nas. Sebab dia yuwaswisu fi sudurin nas, bisik-bisik perkataan yang tidak baik dalam hati manusia, dalam dada manusia. Jadi bila nak jadi imam tu duduk diam sekejap, ya Allah ya Tuhan, takut rosak. Sebab kalau kita nak jadi imam yang bagus, kita kena berada dalam keadaan yang bagus. Itu tips lah, tips untuk jadi imam. Selain daripada kita jaga berak kencing, makan minum dan sebagainya. Nak jadi imam pukul 7, pukul 1 makan tengah hari tu dah kena tengok dah makan apa. Surau kurang tekanan sikit. Jangan tuan-tuan, kalau jadi apa-apa viral. Ni kan zaman viral ni. Imam lari dia kata tengah semayang. Padahal hukum fiqahnya tidak ada masalah. Kalau kita tengok pada hukum fiqah, apa masalah? Imam terkentut, pergilah. Yang di belakang, naiklah. Tapi dah sifat manusia, dia akan viral kan. Hari ini pengalaman saya bersembahyang di Surau Al-Hidayah. Tengah-tengah sembahyang rakaat kedua, imam hilang. Dia pun dot, imam terkentut. Padahal itu adalah norma manusia, call of nature kan, apa masalah. Tapi takutnya imam tu sampai stres nak jadi imam. Sebab makmum kan sempurna.
Kayak kita pergi mana-mana pun sembahyang, di surau mana-mana, di masjid mana-mana pun, makmum memang sempurna. Sebab tu imam tak boleh buat silap. Silap sikit je makmum akan komen. Sebab makmum memang pakar dalam bab menjadi makmum. Imam dia tak pakar. Kalau dia pakar, dia jadi imam lah. Dia pakar jadi makmum. Maknanya dia pakar dalam mendengar. Dia tak pakar dalam mengajar, tapi dia pakar dalam mendengar orang mengajar. Kadang-kadang bila saya jemput ustaz-ustaz baru datang masjid, dia orang takut tau. Sebab saya warning awal-awal. Saya kata dekat masjid tu ada ramai orang yang dah berpuluh tahun dalam soal mendengar. Jadi kalau tuan cakap benda yang lebih kurang, dia gelak dia je. Sebab dia kata 30 tahun dulu Tok Guru aku cakap dah. Takkan sekarang kau cakap benda yang sama. Sebab dia mahir dalam mendengar. Tapi kalau suruh dia duduk depan bercakap, dia tak boleh. Tak boleh. Dia kata, tak boleh. Mak saya pesan, saya datang semayang je. Ada. Saya pernah ada pengalaman tu lah. Bukan di sini lah. Tempat lain lah. Kan dia datang ada bisik kita, Ustaz, tadi imam baca macam tak kena begini kan. Saya kata, kenapa tuan tak jadi imam? Mak saya dah pesan, kalau pergi semayang kat masjid, jangan pegang apa-apa jawatan. Jadi makmum aja. Susah juga. Jadi saya kata, takkan kita nak cakap dengan dia kan, kalau dah gitu mak pesan, tak payah komen. Buat komen kita ni, biarlah kita boleh buat. Kalau boleh kita komen, maksudnya katakanlah imam baca Bismillahirrahmanirrahim tu, dia komen kan. Maksudnya dia boleh baca Bismillahirrahmanirrahim dengan lebih baik daripada imam tu baca. Kalau tak, macam mana dia boleh komen imam kalau dia bacaan dia lebih teruk daripada imam? Jadi maksudnya dia selayaknya lah untuk jadi imam. Tak pegang jawatan pun tak apa, tapi sekala-sekala orang boleh tolak dia jadi imam. Ni tak ada setiap kali tolak je. Mak dah pesan, Jangan. Tu maksud dia mengaji tak habis. Kalau dia mengaji habis, dalam hukum fiqh, orang yang terbaik kena jadi imam. Kecuali orang yang terbaik tu dalam keadaan uzur, maka naik yang kedua terbaik. Yang kedua terbaik pun uzur, yang ketiga terbaik. Dia susunan begitu. Kita tengok Rasulullah pun mana ada gile-gile. Rasulullah yang terbaik, maka setiap kali semayang dia jadi imam. Bila dia uzur sekali je dia tolak Abu Bakar kan. Itu mungkin nak dekat kita, inilah khalifah yang kedua selepas Nabi. Khalifah yang pertama kan. Jadi yang komen-komen tu kena slow-slow. Tapi masjid saya okey dah, alhamdulillah. Keadaan dia dah tenang. Sebab kita kena mengajarlah, bagi ilmu. Lama-lama orang akan lebih faham daripada ilmu yang dia belajar dulu-dulu. Kadang-kadang ilmu ni dia bergerak tau. Fiqh ni dia bergerak ikut keadaan semasa. Rasanya kalau yang Cikgu Saleh ke ataupun yang lama-lama Kak Rabiah ke, kalau kita pergi, orang yang pergi Mekah zaman dulu kan, mana boleh pegang tangan isteri? Tak boleh pegang kan dulu kan. Zaman-zaman pergi yang kapal laut, ataupun zaman arwah saya yang terbang zaman tahun 80-an, 90-an, pergi Mekah nak tawaf, mana boleh pegang? Batal wuduk sebagainya. Sekarang ni ada boleh pegang selamba je. Nampak hukum fiqh dia akan berkembang. Keluar ulama-ulama yang baru, dia akan interpret satu-satu keadaan itu. Banyak benda lah. Macam-macam lah. Kalau tengok keadaan tu bila bergerak, maka hukum hakam apa akan bergerak. Itulah fiqh. Kalau akidah dia sama je. Kalau itu kepercayaan kepada 6 perkara itu lah sampai bila-bila. Tapi fiqh ni dia akan berkembang. Saya sendiri jadi imam pun bila orang tegur kan, okey, kita boleh terima sebab kita belajar dulu tak ada yang ini. Tiba-tiba datang, okey, boleh. Lepas tu saya pun nak sedap lagi hati, saya tanya Datuk Timbalan Mufti kita, Datuk Ustaz Anha kan, Datuk Anha, tanya dia berkenaan dengan macam mana nak mengurus pelantikan imam. Tanya dia, kata, Datuk, saya tanya personal, kebetulan masa tu minum dengan dia, makan dengan dia satu meja. Dia kata, Datuk, boleh ke kalau orang ni dia biasa-biasa je, taklah bagus sangat, biasa-biasa je, tapi kita lantik dia jadi imam di surau ataupun di mana-mana? Okey, dia kata boleh, tak ada masalah. Kata alasan Datuk, sebab orang yang pakar tu selalu datang lambat. Dia kata dia memang syekh kabir, dia memang ulama besar, ustaz yang sangat mahir, tapi dia selalu masbuk. Jadi takkan nak tunggu dia.
maka bolehlah kita bagi orang yang berkemampuan mengikut jadual. Saya risau juga masa tu. Sebab kita pun tahu kita kat dengkel ni tak adalah bagus sangat. Ramai lagi tuan-tuan guru kan. Kalau kawasan-kawasan Taman Mas dan sebagainya dengan orang jakimnya, dengan ustaz-ustaz hebat-hebat tu, jadi kita pun risau, bolehkah aku ni mengimamkan orang qaryah dengkel yang dah padat ni? Dulu memanglah dengkel lalu pelapah sawit kan. Sekarang ini batu aja. Jadi saya pun tanya dia, tak sedar hati kita, takut tak layak kita nak mengimamkan, dan juga imam untuk tanya untuk imam-imam lain jugalah. Jadi imam-imam lain pun dengar juga. Masa tu kebetulan kursus untuk imam-imam daerah Sepang. Jadi imam-imam lain pun boleh berkongsi jawapan lah. Sebab kadang-kadang yang naik tu pegawai kerajaan pencen, dia bukan ustaz. Tapi dia kata boleh setelah diinterview oleh JAIS dan dia jadi imam, dan ahli qaryah lantik dia, sebab imam yang hebat-hebat yang ada kat situ tidak boleh memenuhi tuntutan jadual yang ada. Tapi kita kena ada tertib dalam himul fiqh pula. Kalau tiba-tiba nampak tok guru tu ada, ulurlah dia dulu walaupun kita imam tetap. Saya sendirilah, bukan orang lain. Kalau di masjid, kalau Ustaz Zulfan ada, saya akan tolak dia dulu. Kecuali dia tak nak, baru saya naik. Kadang-kadang saat saya kenalkan kawan yang datang kuliah tu, dia lagi bagus, kita sendirilah rasa tahu diri kita kat mana. Saya tolak dia dulu. Kalau dia kata tak sedap perut ke apa, maka boleh kita naik. Okay? Di situ bukan masalah allowance, di situ masalah hukum fiqh. Kalau orang tu lebih baik, kita tolak dia dulu. Kecuali dia kata tak boleh, baru kita naik. Jangan paksa-paksa pula. Jangan bergaduh kat situ, tak ada orang naik 5 minit tu, menolak aje. Pernah saya dengan seorang tok guru tu, pernah menolak, lama betul menolak. Kita nak sembayangan dia sebab dia bagus, dia warak, dan dia seorang yang menjaga betul-betul ilmu agama dia kan. Nolak. Tapi tak lama lah, 4-5 saat je. Lepas tu saya naik lah, nampak dia tak nak kan. Macam pernah Syekh Nuruddin kita Al-Banjari datang ke masjid pun, saya tolak dia tapi dia tak nak. Mungkin dia penat ke apa ke. Sebab saya tahu crowd yang ada 400-500 mesti nak sembahyang dengan Syekh. Takkan nak sembahyang dengan imam satu masjid dengkel kan. Jadi kita pun tolak-tolak, dia pun tak nak. Baru kita naik. Datuk Badli Shah pun saya tolak dulu, dia tak nak. Jadi Ustaz Dusuki dia naik. Jadi kita kena tahu, walaupun kita dilantik oleh kerajaan, tapi kita tahu dalam hukum fiqh, siapa yang lebih baik pada pandangan umum, maka dia lebih layak untuk mengimamkan solat pada waktu itu. Tapi kalau dia tolak, jangan dipaksa. Jadi dalam soal imam yang suam-suam dia ni, kalau dia seorang yang berdisiplin, boleh memenuhi jadual, maka dia lebih layak dilantik daripada orang yang hebat tapi datang sekali-sekala ataupun sentiasa masbuk. Lambatlah kita sembahyang, tunggu orang hebat ni. Samalah dulu masa saya mengajar kat sini, saya pernah sebut, kalau azan pun tak berapa okey, tapi kalau dia je duk azan 5 waktu, bagi kat dia lah. Sebab nak tunggu yang suara macam Jamaah Abdillah sebulan sekali baru muncul. Kita sembahyang 5 kali sehari, azan kita nak 5 kali sehari, tapi nak tunggu yang suara Jamaah Abdillah ni raya baru ada. Jadi lantik yang biasa-biasa pun tak apalah. Cuma kekurangan yang ada tu, kita harap individu tu dia belajarlah. Kalau sentiasa dalam kuliah, dia akan sentiasa ditegur. Dia kuliah ni secara umum macam ni, tapi teguran tu malam ni kena kat siapa? Esok kuliah orang lain, kena kat orang lain pula. Jangan pula bila kena je, aku tak nak kuliah dah. Sampai bila-bila lah kita tak akan jadi bagus. Saya duduk macam ni pun sentiasa ditegur. Duduk masjid tu sentiasa dibisikkan teguran. Tak ada masalah, tak adalah saya letak jawatan pun. Sebab teguran itu dari Allah, penyampainya manusia. Pegang yang itu je. Bukan manusia tu nak menegur, tapi Allah nak menegur. Hidayah daripada Allah disampaikan melalui manusia. Sebab kita dengan Allah ni ada tahap-tahap dia, mana boleh sampai direct macam tu kan. Kecuali takdir Allah itu berbeza lah. Okay? Jadi mukhlisin alahuddin kena ada. Tuan-tuan jadi pengerusi ke, jadi SU ke, jadi bendahari ke, jaga koperasi ke, sembahyang seorang ke, jadi makmum ke, kena ada mukhlisin. Duk dengar kuliah ni pun bukan pun kuliah aja kena mukhlisin, yang dengar pun kena ikhlas. Kalau tidak, dia tak jadi ibadah.
Aku datang malam ni saja-saja je nak duduk ni, saja-saja je. Tak ada apa nak buat kat rumah, berita pun boring, asyik Covid aja. Datanglah surau, dengar-dengar aku siapa mengajar. Tak dapat apa. Tapi kalau kita datang dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Niat tu macam-macam, tapi biarlah ada hujungnya lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku datang nak belajar kerana Allah. Aku datang nak sembahyang kerana Allah. Aku datang nak mendengar kerana Allah. Biarlah semuanya mukhlisin ala huddina hunafa. Dan biar betul lah, jalan tu mesti lurus lah. Nak panggil orang pun kena screening dululah. Jangan ada unsur-unsur ajaran yang tidak baik lah. Kalau Syiah kita tolak lah. Yang lain-lain yang seumpama sewaktu dengannya kena semak jugalah. Sebab kita masjid selalu ditegur, selalu diingatkan. Kita tak pernah buat silap, tapi diingat-ingatkan oleh guru imam-imam. Sebab biasanya imam yang mengetuai biro dakwah, maka diingatkan berhati-hati. Sebab Selangor ni antara yang hebat lah, dengan ajaran yang macam-macam. Jadi kesian pada ahli qaryah yang mendengar kalau ajaran yang datang itu tak kena dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu wa yuqimus shalah, dan hendaklah kamu mendirikan sembahyang. Sembahyang ni satu hal juga. Belajarlah 30 tahun pun ada je yang tak kena sembahyang. Dulu kat sini rasanya ada yang baca kitab musalli. Ada tak? Kan? Tapi habislah 4-5 kali pusing kitab tu pun. Samalah yang bercakap pun bukan yang dengar je. Saya belajar kitab musalli daripada sekolah rendah lagi. Setiap kali belajar untuk guru ada je. Tak kena je semayang ni kan. Asal kita semayang je lah. Macam mana pun sibuk nak kena lipat-lipat kaki apa semua. Takbir, tangan nak kena angkat elok-elok. Tak boleh ke? Jangan angkat je lah. Ada orang dia ambil mudah. Yang ambil mudah tentang sembahyang ni yang tak belajar je. Yang belajar dia akan ambil berat. Sebab kalau kita meringankan sembahyang, maksudnya kita meringankan agama. Sebab agama tu sembahyang. As-salatu imaduddin. Solat tu tiang agama. Jadi kalau tak ada kuliah tentang solat, cari lah. Belajar solat aja kan. Sebab solat ni kita buat 5 kali sehari yang wajib. Belum lagi yang bangun pukul 4 pagi tu. Belum lagi yang bangun pukul 5 pagi, pukul 3 pagi, pukul 1 pagi pun ada. Hari tu saya dengar, tertarik jugalah dengan Imam Muda Ashraf dalam radio. Siapa yang jenis sewaktu dengan saya tu, Radio Sinar lah. Orang muda-muda tak dengar kan Radio Sinar ni. Dengar lagu era ke apa. Radio Sinar ni sambil-sambil dengar lagu-lagu zaman kita duk cinta-cintun dulu budak-budak kan. Jadi adalah slot dengan Imam Muda Ashraf kan. So bila ada soalan berkenaan dengan solat tahajud kan, solat tahajud tu kena tidur dulu. So dia terangkanlah, saya berkongsi lah pada yang tak dengar. Dia kata kalau mengikut mazhab Syafi'i memang kena tidur dululah, walaupun sekejap, walaupun seketika. Namun dalam mazhab-mazhab lain ada yang membenarkan. Jadi dia kata dia ambil 50-50 lah. Maksudnya dalam keadaan katalah orang tu kerja shift kan, malam dia tak tidur, dia kerja malam. Jadi kalau pukul 1 pagi, 2 pagi dia nak sembahyang tahajud dalam keadaan tidak tidur tu pun, katalah kita kerja Pak Gad kan, kita adalah ruang office kita tu. Waktu kita pun tak tidur kan. Takkan kita tak tidur sambil kerja, kecuali tidur yang tidak official tu lah kita nak tidur. Ada orang dia tidur aja kan. Tapi kita cerita yang betul lah, dia bekerja katalah 7 malam sampai 7 pagi. Memang dia tak tidur lah kalau ikut kerja dia. Etika kerja yang betul. So macam mana nak tahajud? Jadi dia ambil dalam pendapat dalam mazhab lain boleh. Tapi yang sebaiknya kita ikut mazhab Syafi'i lah. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu, katalah kita ni insomnia, tak boleh tidur. Malam je tak boleh tidur, siang memang hebat kita tidur. Ada orang macam tu kan. Sama yang muda-muda lah. Kalau anak-anak kita, siapa yang ada anak remaja tu, memang malam tu macam tak tidur je budak-budak ni. Tapi kalau siang, letih nak kejut dia bangun. Jadi orang macam ni dia nak tahajud juga. Tapi itu dah memang rutin dia, itu memang kebiasaan dia, memang tak tidur malam. Maka ada mazhab yang membolehkan dia melakukan solat sunat yang lain-lain. Bayangkan banyaknya tuan-tuan solat, ruginya kalau solat itu salah, ataupun auzubillah solat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kena belajarlah solat. Walaupun dah belajar. Saya pun belajar lagi sembahyang. Cuma kalau masa saya buat kursus dengan budak-budak tu, kadang-kadang saya bagi tahu, biarlah daripada budak-budak ni sembahyang dengan betul. Kalau tak, nanti bila kamu dah masuk 40 ke 60, kamu menyesal nak sembahyang dengan betul, tak nak buat dah. Contoh bengkok kaki kan. Daripada budak memang tak pernah, asyik gini aja. Sebab dia tak memberatkan sembahyang dan tak belajar. Belajar kat sekolah tapi dia tak peduli, nak periksa je. Duduk gini je. Jadi bila umur 60 dah insaf, pergi haji apa semua, balik nak sembahyang lah macam mana yang kita musolli ajar, macam mana tok guru ajar. Nak lipat dah tak boleh dah lah. Sebab tu kadang-kadang dalam kursus dengan budak-budak untuk imam ke Bilal ke, saya bagi tahu, cita-cita nak jadi imam tu dah ada. So daripada sekarang sembahyang kena sempurna. Setakat yang kamu tahu di segi fizikalnya, sebab di segi bacaannya. Sebab bila dah tua, nak sebut ghairil maghdu pun dah susah dah. Kan susah tu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Hum lah jadi. Kadang-kadang dia tahu him, tapi ada masalah dia sendiri tak boleh sebut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dah jadi begitu. Sebab tu saya kata yang budak-budak, kadang saya buat kursus kat masjid tu, saya kata betulkan dari sekarang. Kamu cita-cita nak jadi Bilal dah ada, cita-cita nak jadi imam dah ada. Sekarang dengar Ustaz cakap. Jadi kita buat praktikal apa semua pun, kaki tu bengkok betul-betul, rukuk tu kita betul-betul kan rukuk dia, biar betul-betul cantik. Barulah sedap orang nak semayang dengan dia. Ni kalau dia duduk tayat akhir pun begini, makmum elok je semua tertib, imam duduk cacang gini kan. Jadi kita pun tengok, tak cantik imam kita kan. Tu yang mulut bunyi kat belakang tu. Sebab tu saya kata, mana yang bercita-cita nak jadi imam tu, dari sekarang masa lembut ni, lembutkan elok-elok. Bacaan pun tengah lidah, gigi dia cukup lagi ni. Bila dah hilang 2-3 gigi, dia dah lain bacaan. Nak menegur orang pun tak jadi dah, kita lagi renyot sebut. Kita pesanlah dekat anak cucu kita. Wa yuqimus solah, belajarlah sembahyang lah. Kita nak dirikan sembahyang. Wa yu'tuz zakah, ceklah harta kita tu, ceklah duit-duit kita tu, harta-harta kita, barang kemas kita, pastikan kita bayar zakat. Kira tuan-tuan, kira betul-betul seikhlas hati. Jangan kira agak-agak aja, takut kena keluar lebih. Ya, jadi ustaz ni dengan cerita macam-macam, jadi imam pula lagi macam-macam. Ustaz tu satu hal, double pula tambah imam, macam-macam lah panggilan WhatsApp dan sebagainya berkenaan dengan zakat ni. Lepas tu bila umur dah 60, dah insaf, dah tak tinggal kuliah dah, baru teringat balik. Ustaz, masa saya kerja-kerja dulu umur 30 dulu, saya bayar zakat pendapatan je, lain-lain saya tak pernah bayar pun. Saya ingat saya tak ada harta. Ada. Kira-kira ada ni. Pada kata macam mana Ustaz? Kita bayar sikit-sikit lah. Bayar mengikut kemampuan bulanan dia sampai dia habis, ataupun nyawa dia habis dulu. Cakap dari gurau tu. Katakanlah dia baru bayar sikit kan, tiba-tiba meninggal, Allah Ta'ala pegang niat dia. Tu yang kata ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha tu. Bukan semayang taubat 2 rakaat tu sahaja. Maksudnya benda yang kita silap, terutama di segi harta ni, wa itu zakah ni, kita silap dulu. Lepas tu sekarang kita insaf, duit kita ada, umur kita pun ada lagi. Kalau 20-an umur tu ada, 60-an umur tu ada lagi. Buatlah, saya kata buatlah. Bayar. Kata tak mampu nak bayar banyak ni, ratus ribu ni. Berapa sebulan boleh? RM50 sebulan boleh lah. Duk kira daripada mula kerja kan. Dia kira daripada mula-mula kumpul harta. Dia bayarlah sikit-sikit. Saya pun tak tahulah dia hidup lagi ke tak. Cuma saya bagi tahu dia, kalau abang mati dulu tak apa. Allah Ta'ala tahu. Macam kita lah, kita daftar haji kan. Tiba-tiba nama tak naik aja. Buat rayuan tak naik juga, buat rayuan tak naik juga. Kita naik dulu. Allah Ta'ala kira semua tu.
Sebab kadang-kadang bila kita jaga ahli qaryah ni, macam-macam benda yang kita nampak sebenarnya dia tidak faham konsep tu. Kita kata, dah daftar haji belum? Belum. Kenapa? Duit tak cukup lagi. Baru kita terang kat dia, bang, duit tak cukup, boleh daftar. Kita daftar, kan dia ada minimum dia untuk daftar kan. Memanglah belum cukup 10,000, belum cukup lagi 9,998 ke. Begitulah kot muassasah. Tak cukup. Tapi dia tak daftar sebab duit tak cukup. Dia ingatkan bila dah ada 10,000 baru dia daftar. Lepas tu bila daftar dia terkejut 70 tahun lagi. Dia benda macam tu, dia tak dapat konsep tu. Dan dia tak nampak konsep niat tu. Niat tu dia tak nampak. Bila kita bagi tahu, oh ya ke? Tak apa bang, sempat lagi daftar. Walaupun umur dah 70, abang pergi je daftar. Habis kalau saya mati nanti, tak apalah. Allah Ta'ala tahu. Nanti waris buatlah badal haji. Dah sekarang tak boleh buat COVID pula. Ada beberapa orang lah yang berniat nak buat badal haji. Bagi tahu saya. Dia kata macam mana ni COVID? Kalau tak ada lah, susah. Kecuali kita ada saluran lain yang orang kat sana tolong buat dan sebagainya. Kalau dia pasti nak pergi kan tak boleh lagi. Badal haji. So tak dapat lagi ya. Kalau ada nanti insya-Allah lah saya kata. Setengah tu yang baru meninggal lah. Yang waris baru meninggal, dia pun dah allocate jumlah wang untuk upah buat badal haji. Tapi benda tu tak boleh nak buat sekarang. Lepas tu kalau dia mati, tak apalah. Umur kita ni bukan milik kita, ajal bukan milik kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal je, takkan cepat sesaat, takkan lewat sesaat. Pergilah kita. Tapi bila kita pasang niat yang banyak dengan kesungguhan. Ada orang dah ada niat, dah daftar. Adalah kawan yang sebaya jugalah. Adalah alumni lah ni, biasa cerita kan. Alumni geng-geng sekolah. Dah daftar. Kata, kenapa kau tak pergi lagi? Tak dapat panggilan lagi. Buat rayuan tak? Tak. Dah tak dapat, nak rayu kenapa? Macam tu pula perangai. Kesungguhan pada Allah tu tak nampak lah. Sekurang-kurangnya bila dapat keputusan gagal, kita terus hantar rayuan. Tak dapat rayuan, barulah dapat kesungguhan. Saya dapat pergi dulu pun punca daripada surau ni juga. Tengah duduk mengajar gini ya. Tahu saya pernah cerita ke tak? Pernah tak Kak Rabiah? Seorang ni lah. Duduk mengajar gini ya. Sudah ngajar-ngajar saya kata saya nak pergi haji ni. Masa tu baru balik daripada UK Start ngajar tu, saya kata saya nak pergi haji. Tapi surat sampai tak dapat. Tak dapat macam mana, daftar 2006. Masa tu saya bercerita tu 2010. Baru lagi lah kalau 2006 daftar kan. So saya bercerita kasar surau ni 2010. Lepas tu ada seorang jemaah kita masa makan, habis mengajar semai isyak pun tengah makan. Dia tanya, ustaz memang nak pergi haji ke? Dia kata, dia cerita dalam kuliah saya nak pergi ni, tak dapat, rayuan pun tak dapat, member ada kat tabung haji pun, kontak pun tak dapat. Ada beberapa tabung haji kawan, tak dapat. Muda lagi kan, umur baru 30 lebih. Lepas tu daftar 2006, memang tak dapat lah 2010. Dia kata tak apa lah, nanti SMS. Masa tak ada WhatsApp lagi. Dia kata SMS nama dengan IC suami isteri. Saya buat SMS kat dia. Lepas tu besok tengah hari tu dia pun telefon, Ustaz standby lah, insyaAllah nanti nama keluar. Dia kerja dengan MOF. Jadi takkan saya nak minta tolong MOF nak pergi haji. Tak logik kan. Itu nak ceritanya, kalau kita tunjukkan kesungguhan kita, Allah Ta'ala akan bantu. Itu saja. Saya kebetulan lah tengah duduk mengajar-mengajar, bercerita saya nak pergi haji tak dapat. Lepas tu berangkatlah 10 bulan 10 2010 pukul 10 pagi. Cantiknya. Sampai sekarang boleh sebut lah. 10 bulan 10 2010 10 pagi. Nak jadi cerita, sebenarnya pukul 6, delay pukul 10. 10 juga. Lebih lah, minit-minit tu ada lebih lah. 10 bulan 10 2010 10 pagi lebih. Bukan 10 minit 10 saat, tak ada lah. Tak logik tu. Pergilah walaupun baru daftar.
Sebab itulah saya selalu bagi inspirasi kat masjid ke apa ke, walaupun dah tua baru daftar, dia kata 2,200 berapa, jangan peduli tarikh tu, tunjukkan kesungguhan. Kalau boleh cari orang yang kenal, cari orang yang kenal. Kalau dapat pergi tu, maknanya Allah Ta'ala panggil kita dah tu. Maksudnya itu dah rezeki kita, dah takdir kita lah. Cuma cara kita guna kan. Buat rayuan. Tapi di Dengkil ni saya jumpa ramai yang dah pergi haji lah. Hebat Dengkil. Di sana haji. Ramai lah. So kesungguhan kita ada. Kalau tak sempat, Allah Ta'ala tahu. Tapi kalau tak bersungguh pun, Allah Ta'ala tahu kita tak bersungguh. Sekadar cakap aja. Ada kawan-kawan saya jumpa, kalau tanya, kau dah pergi haji? Nak pergi sangat gitu, nak pergi sangat. Cerita, memang aku haji nak pergi. Tanya, daftar tak? Tak daftar lagi lah. Macam tak kena je. Kawan-kawan lah. Kita kadang kawan sekolah kita bergurau kan. Kadang-kadang main kutuk sama-sama kawan je lah, kawan-kawan sekolah macam tu lah. Wa yu'tuz zakah, tengok harta kita betul-betul dan pastikan, yalah kalau nak pergi haji apa semua kita dah selesai. Macam kita nak jumpa Allah lah. Arwah ayah saya selalu sebut lah, dia kata biarlah kita ni bila Tuhan panggil, urusan dunia selesai. Jangan sampai ada urusan dunia yang tidak selesai. Alhamdulillah saya sendiri, bila arwah ayah saya meninggal pada umur 60 tu, saya semak segala-gala dia selesai. Bukan selesai harta dunia saja, selesai dari segi keilmuan pun selesai. Dia susun ilmu yang dia nak belajar. Daripada dia pencen askar kan 40 lebih dah pencen kan. Lepas tu dia kerja biasa-biasa je. So dia semak ilmu dia. Maksudnya hari ni dia belajar ilmu fiqh. Ilmu fiqh apa yang wajib. Dia bukan belajar semua ilmu fiqh. Tak mampu dah pada umur tu. Dia ambil yang wajib sahaja. Okey, tauhid, apa yang wajib dia kena belajar, dia susun. Lepas tu dia cari tok guru mana mengajar kat mana dia pergi. Yang ilmu tu saja. Tasawuf, apa yang dia kena tahu, dia susun. Jadi 7 hari seminggu ni, walaupun dia pecen perebet askar je, dia pergi setiap tertujuh tempat. Saya dah ngikutnya. Saya dah yang setia ikut dia. Kalau abang dah hilang, adik dah hilang, saya ada je satu kereta dengan dia. Tu yang sampai jadi ustaz, jadi imam tu. Dia ikut je dia. So bila dia meninggal, saya semak kitab dia apa semua kan. Saya tengok apa yang dia hidup, harta-harta dia semua selesai. Kita harap kita macam tu juga. Itu yang duk risau tu kan, sebab kita ada lagi ni. Dia dah pergi, kita tengok selesai. Bila tengok jenazah arwah ayah tu, tengok alhamdulillah, kita rasa dia selesai. Kita anak duduk dengan dia, kita tahu pergerakan dia, harta dia, pengajian ilmu dia, ibadah dia. Saya tahu tempat mana dia semayang, macam mana cara dia semayang. Tapi masa tu umur kita nak semayang dengan dia tak seronok, lama. Orang umur 60 ni semayang lama betul. Kita nak pergi main bola, zikir lama kan, cepat bangun kan, ngebelasah kan. Bapaknya askar, bukan biasa-biasa, garang. Tunggulah kita berzikir. Dia berzikir lama betul. Kita kawan-kawan dah tunggu kat padang. Itulah. Tapi bila sekarang kita dah tua, anak kita rasa kita semayang lama. Macam itulah. Bila kita rasa dah hujung-hujung, kita mula rasa tak ada benda lain dah selain daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi yang muda, adakah akan jadi tua? Ramai juga yang pergi pada usia yang muda. Anak saudara saya pun dah berapa orang dah pergi, aksiden. Tuhan nak ambil. Ada seorang yang saudara saya tu SBP juga lah, naik motor, tak aksiden pun, tumbang gitu ya. Motor pun tak rosak, dia pun tak cedera, mati. Dah sampai masa. Dia out of time. Habis dah. Kalau tuan-tuan tengok ada satu cerita Hollywood tu, tajuk dia In Time ke apa? Time ke In Time. Dia ada jam kat sini. Bukan jam. Dia punya kat sini ada tulis masa dia. Dia ada macam 1 juta hours. So ada yang tinggal 2 minit. Ada seorang tu, dia ini cerita orang kafir lah kan. Kalau dia boleh curi masa orang. Dia pegang mata orang tu, macam mana dia curi tah, lepas tu masa ni berpindah ke masa dia. Maka dia dapat masa lebih atas dunia. Dia satu perempuan tu, dia lari-lari kejar bas. Sebab dia dah out of time. Dia tak ada, tinggal berapa second je lagi. So dia nak ambil masa kawan dia atas bas tu. Lebih kurang gitulah, kawan dia janji nak bagi.
So dia pun lari tak sempat nak kejar bas, pop jatuh. Sebab kosong dah sini. Dia tengok, okey, kosong time. Dah tak ada masa. Macam itulah agama Islam pun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Satu saat pun Tuhan tak bagi. Masanya dah sampai. Maka satu saat pun sorry. Tidak ada tawar-menawar lagi. Jadi kita pun bila sampai kepada umur ni bersyukur. Sampai pada umur yang kita mesra dengan surau, mesra dengan pengajian, mesra dengan berjamaah, mesra dengan masjid, mesra dengan golongan-golongan agama, mesra dengan bakal-bakal ahli syurga. Bersyukur lah. Bayangkan kalau waktu ni kita duduk ngeteh, duduk isap rokok, ngeteh, sembang-sembang. Umur kita dah macam ni. But that's our moment yang kita ambil pada waktu antara maghrib dengan isyak. What a waste. Betul tak? Ruginya kita. Tapi bersyukurnya kita kerana kita berada di sini. Tapi jangan ingat, tanggungjawab kita di luar pun banyak. Ini momen yang terbaik lah. Bagi saya bila umur macam ni kan, bila kita berada di sini, inilah nikmat yang paling besar dalam hidup. Bukan naik kereta Mercedes ataupun apa-apa kereta besar. Bukannya duduk di banglo yang berekon, sedap makan. Kan? Kalau tuan-tuan faham lah maksud saya tu. Bila duduk di masjid macam ni, oh syoknya. Bila berada di surau macam ni, syoknya. Kalau tuan-tuan sembahyang berjamaah, bagi salam tak rasa seronok, kena belajar lagi. Kalau tuan-tuan balik sembahyang isyak nanti tak berasa bersih, kena belajar lagi. Kena ada perasaan tu. Bukan kita syok sendiri. Jangan cerita dengan orang. Jangan kita habis sembahyang Johor, aku rasa sedap lah. Itu riak lah pula. Itu kotor lah pula jadi. Tuan-tuan bagi salam tu kan, Assalamualaikum. Yang bagi kita pun Assalamualaikum warahmatullahi. Dah okey tu. Kalau tak rasa, belajar lagi. Dan banyakkan, teruskan bertaubat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar banyak-banyak. Lepas tu kita berzikir sama-sama. Lepas tu kita berdoa sama-sama. Faham tak faham, tak apa. Amin aja. Amin tak ada malam ni. Amin aja. Best friend juga tu dulu tu. Amin aja. Kita kadang-kadang, walaupun kita faham, tapi bila bahasa Arab ni bukan bahasa kita, dia tak mari je tak. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tanya di luar semayang, tahu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tapi dalam semayang dia tak mari dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Dia mari Bismillahirrahmanirrahim. Begitu je. Buat-buat khusyuk itu je. Tapi tak apa, bila bagi salam je, bila berzikir je, astaghfirullahalazim kan, la ilaha illallah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rasa macam lepas tu baca walhamdulillahirabbil alamin, taqabbalallahu minna. Sedap. Duduk pula kuliah kan, ngantuk tak mengantuk, malam ni okey. Tak kisahlah pengkuliah tu okey ke tak okey, kita tu kena enjoy. Biarlah kuliah tu bagus ke tak bagus ke, banyak ilmu ke kurang ilmu ke, kita tu kadang-kadang kita suka sangat menilai penceramah, menilai pengkuliah. Kita dapat apa? Of course lah, orang datang ni dia bagi dah kurang-kurang pun 1-2 ada manfaat dia. Walaupun kita terlelap, ada. Ambil yang itu je lah, tak payah fikir yang tak elok tu. So bila kita dapat macam tu, balik sembahyang isyak nanti, kita lah orang yang paling bersih. So sampai rumah nanti, kalau ahli keluarga tak peluk, rugi je. Macam orang balik haji, orang balik umrah, turun aja kita tak peluk dia, tak salam dengan dia, rugi. Sebab dia bersih. Balik daripada Mekah, balik daripada Madinah, banding yang kita duduk taubat kat dengkil ni, dia bertaubat, tawaf apa semua, sa'i apa semua. Tapi hatinya lah, jangan riak lah. Tapi dia balik tu bersih, pakai jubah putih. Dia pun dah duduk 44 hari, 60 hari pun ada sekarang ni. Lamanya dia di situ. Balik, kita dari segi akalnya, dari segi normalnya, dia lagi barakah daripada kita lah. Sama lah kita datang masjid, balik isyak nanti, bersih ni keluar semua. Kecuali ada niat tak baik, itu lain cerita lah. Jangan tuan-tuan, surau masjid pun ada niat tak baik juga.
Bukan kedai kopi je. Kita balik, kita bayangkan tadi, datang dengan maghribnya, zikirnya, taubatnya, doanya, kuliah maghribnya, kena marah lagi. Semayang isyaknya, dengar azan, jawab azan, zikir lagi, doa lagi, semayang lagi ba'diyah, lepas tu balik. Kalau ahli keluarga tak peluk, memang rugi. Ba'diyah akan sampai tu, akan sampai. Kalau suami isteri datang, peluklah sama sendiri. Dua-dua dah ada barakah, bersih. Lepas tu nak doa dosa balik, itu pulang lah. Dosa kecil lah, dosa besar cara lain. Jadi tuan-tuan, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Allah ni maksudnya sesungguhnya, ini dah biasa, semua amalan perbuatan adalah dinilai mengikut niat, dan setiap orang yang dinilai dengan niatnya. Sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai mengikut niatnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau wanita untuk dikahwininya, maka hijrahnya dinilai mengikut tujuan hijrah itu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam kitab ni semua hadis hasan dan hadis sahih. So kita tak risau nak baca. Jadi semuanya bergantung kepada niat. Apa saja kita niat, niat lillahi ta'ala, semuanya jadi ibadah. Niat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya tidak menjadi ibadah. Sama ada jadi dosa atau saja-saja, tak dapat apa-apa, terpulanglah. So kita sambung bulan depan tak? Isyak awal ni pun dah lewat dah ni. Ada yang tak makan lagi dan sebagainya. Jadi kita sambung, ada hadis yang seterusnya pada muka surat 2 lah dalam bab ni. Dapatlah satu muka surat. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma zidna ilma wa fahma wa amala ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.